A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam أو أجهل يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين فصل في أحكام الصداق ويستحب تسمية المهر في النكاح فإن لم يسمى صح العقد ووجب المهر بثلاثة أشياء أن يفرضه الزوج على نفسه أو يفرضه الحاكم أو يدخل بها فيجب مهر المثل وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة ويسقط بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهر. Baik. Jadi selepas musannif rahimahullah sebut di dalam fasal yang sebelum ni berkaitan dengan muharramat perempuan-perempuan yang diharamkan kahwin, dan disebutkan juga dalam fasal yang sebelum ni musbitatul khiyar, perkara-perkara yang mensabitkan khiyar. Itu kita perbincangan kita berkaitan dengan uyub semalam. Jadi diikuti pula dengan fasal pada menyatakan hukum ahkam sodak. Jadi sodak ni bahasa kita mas kahwin lah, mas kahwin, ataupun kita sebut mahar. Kita sebut mahar. Kita ambil daripada bahasa Arab lah. Jadi bahasa dia banyak. Dia punya lughah disebut sodak, disebut mahar, disebut ajar, disebut taul. Dan juga dengan nama-nama yang lain. Ada 11 nama. Kalau kita tengok dalam hasyiah tu, pada permulaan tu didatangkan 2 bait. 2 bait ada 11 nama dalam tu. Sadaqun wa maharun nihlatun wa faridatun haba'un wa ajrun thumma akrun ala'iqu wa taulun nikahun thumma kharsun tamamuha fafardun wa ashrun addu dhalika muwafiqu. Jadi sadaqun, maharun, nihlatun, faridatun 4, haba'un wa ajrun thumma akrun ala'iqu 8, wa taulun nikahun thumma kharsun tamamuha. Semuanya 11. Nama bagi musamma yang satu. Dipanggil sodak, panggil mahar, panggil ajar, panggil taul, panggil nikah. Maksudnya satulah mas kahwin tu. Kemudian nak baca dia macam mana? Wahwa bi fathis shadi afsah min kasriha. Jadi sodak boleh dibaca sodak, boleh dibaca sidaq. Dengan fathahkan sad lebih afsah daripada kasrahnya. Maknanya boleh baca sodak dan juga boleh baca sidaq. Dan sodak bi fathis sad mushtaqun minas sadaqi bi fathis sad. Itu diambil daripada perkataan as-sadaq. Apa dia as-sadaqu tu? Wa huwa as-sadaqu tu ismun li syadidis salbi. Ismun li syadidis salbi, iaitu nama bagi suatu yang bersangatan kukuh. Sesuatu yang bersangatan kukuh ataupun bersangatan kuat. Sebab kalau kita kata dalam bahasa Arab rajulun sadqun, maknanya rajulun yani sabtun, sabit, kukuh, kuat. Itu sadaq. Kalau dengan kasrah sidaq, maka diambil daripada perkataan as-sidqu. Sebab tu dalam hasyiah tu tengok sikit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa huwa bi fathis sad afsah min kasriha.
qala Zamakhsyari al-kasru afsah min al-fathi inda ashabina al-basriyin walakin al-fathu wal ashhar fil isti'mal. Kemudian wa qawluhu tu mustaqqun minas sadqi bi fathis sad nazaran li annahu ashaddul a'wadi luzuman min jihati adami sukutihi bitaradi. Munasabah dia, sadaq ni diambil daripada perkataan as-sadqu. As-sadqu ni dengan mana nama bagi sesuatu yang bersangatan kukuh, kuat. Ini kerana melihat kepada kerana sadaq ni li'annahu, kerana sadaq ni asyaddul a'wadi luzuman. Nak terjemah macam mana? Out ni iwat ganti, iaitu satu gantian yang bersangatan, luzum. Dari segi lazimnya dia sangat-sangat bersangatan. Sangat-sangat, maknanya dia tak gugur. Dia tidak gugur dari pihak zauj. Walaupun si isteri dia reda. Sebab mahar isi kahwin ni merupakan satu, kita kata bayaran lah. Bayaran yang wajib yang dikeluarkan oleh suami kepada isteri. Cara ringkasnya kita akan tengok dia punya takrif nanti. Bayaran yang wajib dikeluarkan oleh suami kepada isteri. Walaupun isteri itu kata dia tak mau tanpa mahar, sekalipun dia reda tanpa mahar, wajib suami itu bayar mahar kepada isteri. Jadi dilihat dari sudut tu. Li'annahu asyaddul a'wadi luzuman min jihati, daripada pihak mana? Dia kata asyaddu a'wadi luzuman tu daripada sudut adami sukutihi bitaradi, ketiadaan gugurnya sadaq mahar ni dengan sebab saling reda meredai. Falau taradat ma'az zawji ala tazwijiha bila mahrin lam yaskut. Maka kalaulah perempuan tu reda bersama dengan suami dia, reda bersama dengan suami dia atas mengahwinkan diri dia tanpa mahar, lam yaskut, yani mahar tu tidak gugur. Waqila dikatakan mushtaqun minas sidqi bi kasri sad. Maknanya kita sebut sidaq bi kasri sad sebab apa munasabah dia? Diambil daripada perkataan as-sidqu ni li isy'arihi, kerana bagi isyaratnya sadaq tersebut, mahar tu dia bagi isyarat bisidqi raghbatin badhilatin fin nikah, bagi isyarat benarnya kemahuan yang mana kemahuan tu dia sanggup berkorban pada nikah. Itu munasabah lah. Ambil daripada perkataan as-sadqu, dan munasabah ambil daripada perkataan as-sidqu. Itu makna pada makna dia lah, makna pada lughah tu. Tadi belum lagi pada syarak. Wa syar'an, adapun pada syarak, ismun limalin wajibin ala rajul. Ismun limalin wajibin ala rajul lil mar'ah, iaitu nama bagi harta yang wajib ke atas laki, laki-laki. Ini nama bagi, jadi sodak ni mas kahwin. Kau sadar saya normal. Ya. Tak apa tu keluar tu. Okey, nama bagi Allah. Okey, baik. Ismun limalin wajibin ala rajul binikahin aw wat'i syubhatin aw mautin. Nama bagi harta yang wajib ke atas laki-laki. Ini ke atas laki-laki itu keluarkan lil mar'ah, bagi seorang, bagi perempuan, bagi perempuan dengan sebab nikah yang pertama, ataupun dengan sebab wat'i syubhah, dengan sebab wati' jima' secara syubhah, ataupun disebabkan maut, mati. Nanti kita akan tengoklah di depan. Jadi semua benda ni, tiga-tiga sebab ni menyebabkan lelaki itu wajib dia bagi mahar kepada perempuan tersebut. Baik.
Kemudian mahar ni biasa yang kita ni lah, yang maklum di sisi kita, mahar ni akan disebut pada ketika akad. Tapi mahar ni dia bukan rukun. Kita tengok mahar ni dia bukan rukun. Rukun 5, zauj, zaujah, wali, syahidan dan juga sirah. Jadi mahar ni tak termasuk dalam rukun nikah. Tapi dia wajib ke atas. Tapi maknanya nak sah dia tu, dia Sayyidina Muhammad, nak sah nikah tu kena ada 5 ni. Jadi katalah tak ada sebut pun mahar perkahwinan tu tetap sah. Tapi waktu tu wajib mahar misil. Okey. Jadi yang maklum di sisi kita bahawa Sayyidina Muhammad, mahar disebut dalam akad. Jadi kalau orang nak kahwin, wali tu akan kahwinkan anak dia. Contohnya, aku nikahkan dikau dengan anak perempuanku Fulanah binti Fulanah dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai contohnya. Jadi ini contoh yang mana mahar disebut dalam akad. Mahar disebut dalam akad. Tapi persoalannya, adakah mahar tu wajib disebut dalam akad? Jadi jawab dia tak wajib. Hukum dia sunat. Sunat mahar tu disebut di dalam akad. Kalau tak sebut, akad tetap sah dan wajib bagi lelaki tadi mahar misil. Kalau akad disebut, kita akan panggil mahar tu mahar musamma. Kalau biasa dengar mahar musamma, maksudnya mahar yang disebut di dalam akad. Adapun mahar yang tak disebut di dalam, jadi kalau mahar disebut di dalam akad, maka wajib laki itu bagi kepada isteri mahar yang disebutkan di dalam akad. Kalau sebut 1,000, 1,000 lah. Sebut 2,000, 2,000. Adapun kalau mahar tu tidak disebut di dalam akad, maka pada ketika tu wajib bagi si lelaki bayar kepada perempuan tu mahar misil, mahar yang sepadan dengan perempuan tersebut. Mahar yang sepadan dengan perempuan tersebut. Maknanya kita akan tengoklah syaqiqat, adik-beradik perempuan tu, depa kahwin mahar dia banyak mana, kan? Kemudian kita lihat juga mumayyizat, maknanya benda-benda lebih yang ada pada perempuan tu dari segi kecantikan ataupun pembelajaran dia, ilmu dia dan sebagainya, yang mana benda tu dia bagi kesan pada harga mahar. Baik. Jadi satu kat sini dulu yang kita nak sebut, sebut mahar dalam akad tu hukum dia sunat. Sebab tu kata musannif rahimahullah, yustahabbu tasmiyatul mahri fi aqdin nikah. Disunatkan menamakan, iaitu menyebut mahar pada akad nikah. Walau fi nikahi, walaupun pada nikah abdis sayyid amatahu. Walaupun pada nikah hamba bagi seorang sayyid, penghulu, akan ammah dia. Jadi kalau seorang sayyid, dia ada hamba laki dan perempuan dan dia nak kahwinkan, pun sama juga disebut dalam ni, kata syarah, disunatkan menyebut mahar. Disunatkan menyebut mahar. Cuma kata Syekh Bajuri rahimahullah, yang dikata sunat sebut mahar pada masalah sayyid dia kahwinkan hamba laki dia dengan hamba perempuan, itu bukan muktamad. Yang muktamadnya tak disunatkan. Sebab tu dalam hasyiah, qauluhu walau fi nikahi abdi sayyidi amatahu. Ini qauluhu ni ghayatun lirraddi ala man qala innahu la yustahabbu tasniyah fi hadhihi surah. Wahwal wahwal mu'tamad. Qala innahu la yustahabbu tasniyah fi hadhihi surah wa huwa al-mu'tamad in lam yakun ahaduhuma mukataban. Okey. Afwan. Sana
Wa ibatul minhaj na'am law zawaja abdahu amatahu wa la kitabata lam yusanna dhikruhu illa faidati fihi. Ghayatul lirra man qala innahu la yastahfatu fi hadhihi surah. Okey, muktamadnya disunatkan juga sebut mahar dalam akad. Yang sunatnya disunatkan sebut mahar dalam akad. Kecuali kalau hamba tu hamba mukatab. Dalam hasyiah kata, kecuali kalau hamba tu hamba mukatab. Baik. Wa yakfi kata syarah tasmiyatu ayyi syai'in kana. Dan menamakan apa-apa sesuatu pun yang ada. Maknanya dalam masalah mahar ni ataupun sodak ni, jadi disunatkan kita sebut dalam akad. Jadi memada kita sebut apa-apa pun yang ada harga. Yang ada harga. Nanti dia akan sebut di depan nanti. Tak salah Hana. Dia sebut kat depan lah. Dia ada sebut nanti. Sebab dia tidak ada dhabit. Tidak ada dhabit sekurang-kurang sodak, sekurang-kurang mahar dan sebanyak-banyak mahar. Dia tidak ada dhabit sekurang-kurang ataupun sebanyak-banyak. Tapi orang cakap apa yang ada, yang penting benda tu ada harga. Maknanya tiap-tiap sesuatu yang sah kita jadikan dia saman. Sama ada ain ataupun manfaat. Nanti dia akan sebut di belakang. Jadi wa yakfi tasmiyatu ayyi syai'in kana. Sama ada benda tu ain ataupun bukan. Ataupun hanya sekadar manfaat. Dan segera ataupun secara berhutang. Dain. Secara segera, bayar segera ataupun dain. Dia berhutang. Ataupun berhutang separuh. Separuh bayar sekarang, separuh lagi, yang ni separuh muajjal, separuh lagi muajjal. Satu bayar segera, satu lagi hutang. Pun boleh juga. Seperti mana disebut dalam hasyiah. Yang mana banyak berlaku lah. Yang banyak berlaku zaman Syekh Bajuri, maknanya sebahagian bayar segera. Contohnya kita kata mahar dia, kita kata lama 10,000. 5,000 bayar segera, 5,000 lagi bayar nanti. Baik. Tapi dia kata memang yakfi tasmiyatu ayyi syai'in kana, apa-apa sesuatu yang didapati, tetapi disunatkan walakin yusannu adamun naqsi min asyarati darahim wa adami ziyadah ala 500 dirham khalisah. Tapi disunatkan tak kurang daripada 10 dirham. Dalam la adri biddabt, dalam mungkin dalam $50 kot, lebih kurang. Asal kurang lagi pada $50. Tak kurang daripada tu. Cuma setengah negeri dia ada letak. Dia ada letak lah harga. Yang nak tengok, kadang yang nak baca, ada negeri yang meletakkan harga, dan ada negeri dia tak tetapkan. Jadi ada an asyarati darahim. Darahim 10 dirham. Kalau dekat kat mana? 300. Dulu 80. Selangor kot. 300 ke 80. Anda tak ingat. Ada baca hari tu. Nanti tengok balik lah. Apa boleh cari dalam internet dah. Baik. Jadi tak kurang daripada 10 dirham dan tak lebih daripada 500 dirham. 500 dirham. Jadi kalau nak kena zakat, berapa tu dirham? Zakat apa? Ingat? Zimi? Berapa zakat? Tak ingat ah?
Kalau emas berapa kena zakat? 85. 85. Kalau perak? 96. Ha? Itu ikut apa ni? Ikut kg kan? ikut gram 85 kan, 85 gram. Kalau ikut apa ni, kalau ikut dirham 200 dirham kan. 200 dirham. Kalau sini 500, jadi 2 kali ganda lebih. 500 dirham khalisah. Maksudnya yang tulen. 500 dirham yang tulen. Jadi boleh tengok balik lah. Cuba tengok balik, cari apa ni, kadar zakat perak berapa. Lepas tu kali 2. Lepas tu tambah separuh daripada harga tu. Jadi tak lebih daripada, sunatnya tak lebih daripada tu lah. Lebih boleh, tapi sunatnya tak lebih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian kata syarah rahimahullah, wa asy'ara qawluhu yustahabbu, jadi mengisyaratkan oleh perkataan musannif rahimahullah yustahabbu, dalam matan disebut yustahabbu. Perkataan tu ada isyarat tu. Ada isyarat apa? Isyarat bijawazi ikhla'in nikah anil mahri. Dia ada mengisyaratkan dengan harus mengosongkan nikah daripada mahar. Maksud mengosongkan nikah daripada mahar, yang ni kita tak sebut mengosongkan akad nikah daripada sebut mahar. Maknanya dalam akad kita tak sebut mahar sebanyak ni. Kita tak ada sebut. Itu maksud ikhla'in nikah anil mahri. Wa huwa kadzalika wal amru kadzalik. Dan perkaranya macam itulah. Dia disunatkan, bukannya wajib. Sebab itulah fi'il perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi ke belakang balik, ana agak ke depan, ke belakang balik pada wa huwa bi fathis sad afsah min kasriha tu dalam hasyiah atas dia, wal aslu fihi qabla al ijma'. Nak baca sikit kat situ. Asal Ustaz nak baca atas kan ya Ustaz? macam mana? Atas sikit lagi. Atas sikit lagi. Lianna syahwataha aqwa min syahwatihi. Ustaz itu tak? Terbaca tu. Apa tahu tak? Ana baca dah tu, tapi ana rasa tak perlu kot. Ini ada khilaf lah. Maknanya sodak tu pada mukabalah apa? Di situ ada khilaf. Apa ada masak kita tengok lah. Tapi kita ambil yang asal ni. Al-aslu ad-dalil fihi, ad-dalil alaihi. Apa sengih ya Ustaz? Sabar tak sabar? Sabar. Jangan ada. Sate suka-suka sate. Minta khususi nanti dengan Latif. Baik, dekat wal aslu fihi. Sebelum kita teruskan kepada masalah permasalahan nanti berkenaan dengan mahar ni, kita tengok dulu asal dalil pada masalah mahar ni sebelum berlakunya ijma' adalah firman Allah Ta'ala, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, wa qauluhu ta'ala wa atuhunna ujurahunna. Allah Ta'ala berfirman, dan berikanlah kepada wanita-wanita itu mas kawin mereka sebagai pemberian yang wajib. Dan firman Allah Ta'ala wa atuhunna ujurahunna, dan berikanlah kepada mereka ujurahunna, itu mas kawin mereka lah. Itu nama dia tu ujur,
Tadi kita sebut dia dalam nazam tu ajrun, salah satu nama dia. Dan nihlah juga salah satu nama bagi sadaq. Dan perkataan Nabi SAW li muridi tazwij, bagi orang yang berkehendak berkahwin, bagi orang yang hendak berkahwin, Nabi kata iltamis walau khataman min hadid. Nabi kata carilah walaupun kita kata sebentuk cincin daripada besi. Walaupun sebentuk cincin daripada besi. Nak bagi tahu, nak kata kena ada. Rawahu syaikhain. Rawahu syaikhan. Telah meriwayatkan akan hadis ni oleh Bukhari dan Muslim. Maksud dia apa? Ai utlub syai'an. Yakni carilah kamu akan sesuatu, faj'alhu sadaqan, lalu jadikanlah dia sebagai mas kawin. Walau kanal multamasu khataman min hadid. Walaupun apa yang dicari itu sebentuk cincin daripada besi. Walaupun sebentuk cincin daripada besi. Dan kemudian yang mukhatab dalam ayat tu, Allah Ta'ala sebut wa'atu, dan berikanlah. Siapa mukhatab? Siapa yang yang disuruh kata berikan tu? Mukhatab dengan amal ni siapa dia? Wal mukhatabu bi ita'il muhur ila nisa'i al azwaju indal aktsarin wa huwa dhahir. Dan orang yang dikhitabkan dengan amar, suruh bagi mahar tu kepada perempuan adalah suami, al azwaj. Ya, ada khilaf lah, tapi kebanyakan ulama maksud wa'atu tu, mukhatab tu kena pada suami di sisi kebanyakan ulama. Wa huwa zahir. Wa qila al awliya, dan dikatakan wa'atu mukhatab kepada mukhatab kat situ adalah wali bagi perempuan tersebut. Sebab apa? Li'annal awliya nisa ni kanu fil jahiliyah ya'khudunaha. Sebab wali pada zaman jahiliah dulu, mereka ambil mas kahwin tu. Sebab mas kahwin ni hak perempuan. Walaupun wali dia ada hak qabat, tapi dia tidak ada hak kat duit tu. Memang dia boleh qabatkan untuk perempuan tu, tapi hak tu tetap perempuan tu punya. Jadi ini berlaku. Jadi ini yang berlakulah. Wala yu'tuna an-nisaa minha syai'an, dan mereka wali ni tak bagi kat orang perempuan tu daripada apa sadaqat tadi syai'an, sikit pun. Bal baqiya minhu baqiyatun al-an fi ba'dhi bilad. Dia kata ada lagi kat setengah negara ada lagi buat macam ni. Ana tak tahu dekat Malaysia, wallahu alam. Boleh jadi ada. Maknanya wali yang ambil duit mas kahwin tu. Wali yang ambil duit mas kahwin yang suami bagi kepada isteri. Ya. Dia faham? Cuma sekarang ni apa salah Sayyidina Muhammad, kita ada mas kahwin dan kita ada hantaran, kan? Jadi yang nak faham daripada hantaran tu pun samalah macam Ustaz Tirmizi sebut tu. Maknanya hantaran tu bukan mas kahwin, sebab mas kahwin dia ada sebut lain, lepas tu ada sebut hantaran. Jadi hantaran tu macam hadiah yang diminta daripada pihak lelaki, perempuan kepada pihak lelaki. Sekejap. Azimi boleh call lah kot. Lepas habis lah. Baik. Kemudian sikit lagi sebelum kita terus kepada tu, kita tunggu mereka ni Ustaz.
limalin wajibin ala rajul tu, maknanya kita kata mahar ni, mahar kita kata nama bagi harta yang wajib ke atas laki-laki untuk dibagi kat perempuan lah. Dia kata nama bagi harta yang wajib atas laki-laki. Tapi apa yang disebut ni jarjun alal ghalib. Ghalibnya macam itulah, laki yang kena bagi mahar kepada perempuan. Tapi ada terkadang berlaku ghair ghalib. Berlaku ghair ghalib, berlaku bukan daripada seperti kebiasaan. Perempuan kena bayar dekat laki mahar. Ada juga keadaan boleh jadi macam tu. Jadi ulama bagi contoh macam mana? Salah satu surah dia, laki ni dia kahwin dengan 2 orang perempuan. Seorang besar, seorang kecil. Seorang besar, seorang kecil. Kecil ni kecil lah, kurang daripada 2 tahun. Seorang besar, seorang kecil. Zaid dia kahwin dengan Fatimah dan dia kahwin dengan Zainab. Zainab ni umur setahun. Lepas tu Fatimah besar dah lah. Lepas tu Fatimah ni dapat anak. Kita kata Fatimah ni dapat anak, ada susu. Jadi bila ada susu, wasallallahu Sayyidina Muhammad, Fatimah ni dia menyusukan hak bini ni, hak Zainab ni. Fatimah menyusukan Zainab. Fatimah menyusukan Zainab. Faham tak? Jadi itu jadi anak jadi anak dia. Faham tak? 5 kali. Jadi Zainab tu jadi anak pada Fatimah. Jadi mana boleh kahwin anak dengan mak? Faham? Jadi waktu tu habis, dia mengharamkan kedua-dua disebabkan irdak tadi, mengharamkan kedua-dua isteri itu. Dia tak jadi dah lah isteri bagi si Zaid tu. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, disebabkan Fatimah ni dia yang buat sabab, dia pergi menyusukan hak isteri Zaid seorang lagi, hak kecil ni, Zainab ni, maka dia kena bayar mahar. Dia kena bayar separuh mahar mahar bagi Zainab ni kepada Zaid. Itu ada keadaan lah. Mungkin kata tak berlaku lah, tapi ulama dia tasawur buat masalah fardu takdir berlaku macam tu, dia punya hukum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Habis settle, kita masuk kepada ada call. Wafi call lah. Sekejap. Dia pun masuk dah. Sudah masuk ah. Okey. Lepas tu ni anak nak masuk yang nota yang nak bagi. Ni ya, tambah sikit lah. Khair. Nota yang nak bagi. Dia kan ada yang tengah sedia makanan untuk share tu. Macam mana? Ada ni macam Anin, Wahab tengah sediakan makanan untuk share Yusof. Oh, ngaji dengan Syekh Yusof ah? Kau ngaji dengan Syekh Hak? Banyak gangguan ini. Ngaji dengan Syekh Yusof ke Syekh Hak? Tadi ngaji dengan Syekh Hak, Yusof datang sekali. Lepas tu dia ni ada yang dia makanan untuk Syekh Yusof. Okey. Baik, kemudian habis itu masuk yang nak bagi tadilah. Yang nak bagi itu ni nak masuk kat sini ni. Mana dia? Wasallallahu alaihi wasallam. Fa illam yusamma fi aqdin nikahi mahrun. Maka jika tidak dinamakan pada akad nikah itu mahar. Apa hukum akad dia? Sahhal aqdu. Sah oleh akad tersebut. Jadi sebut akad tu sunat, tak wajib.
Kalau tak sebut hukum apa, kalau tak sebut akad tetap sah. Akad tetap sah. Jadi mahar ni kita bahagi kepada dua lah. Mahar kita bagi kepada dua. Yang pertama disebut padanya akad, yang kedua tidak disebut padanya padanya akad. Padanya mahar. Afwan. Yang pertama mahar disebut pada akad, yang kedua tidak disebut pada akad. Ini dalam akad tu dia tak sebut mahar. Contoh sebut mahar pada akad macam ana sebut tadilah. Wali kata aku nikahkan dikau fulanah binti fulanah dengan mas kahwinnya RM1000 tunai. Itu ada sebut. Adapun tak sebut adanya aku nikahkan dikau fulanah binti fulanah binti fulanah. Senyap gitu tak sebut. Dia tak sebut akad. Okey, jadi ada dua keadaan. Mahar disebut di dalam akad dan mahar yang tidak disebut di dalam akad. Jadi kalau mahar disebut dalam akad, ana sebut di situ lahal musamma. Bagi perempuan tu, ini wajiblah dapat bagi perempuan tersebut mahar musamma. Maksud mahar musamma, mahar yang disebutkan dalam akad. Jadi contoh dalam akad tu sebut 1000, jadi 1000 lah yang wajib dapat bagi perempuan tersebut. Yang namanya laki itu kena bayar seperti mana yang telah disebut di dalam akad. Adapun jika mahar tidak disebut di dalam akad, maka waktu tu ada dua keadaan. Kita tengok pada perempuan tersebut. Adakah perempuan tu mufawwidah ataupun perempuan tu bukan mufawwidah? Baik, apa maksud mufawwidah dengan bukan mufawwidah? Mufawwidah ni, si perempuan ni ada syarat lah. Si perempuan ni dengan syarat dia orang yang balighah, dia dah baligh. Lepas tu dan juga rasyidah. Dia bukannya orang yang ghair rasyidah, keluar rasyidah. Apa dia punya takrif dia, anda pun lupa dah. Balighah yang rasyidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, dia cakap kepada wali dia minta kepada wali dia untuk kahwinkan dia tanpa mahar. Syarat dia balighah rasyidah. Yang kedua, dia minta kepada wali dia untuk kahwinkan dia tanpa mahar. Contohnya dia kata kepada wali dia, zawijni bila mahrin. Dia minta macam tu. Dan yang ketiga, wali tersebut ketika akad tidak menyebut mahar atau menafikan mahar. 3 syarat ni. Wali tersebut ketika akad tidak menyebutkan mahar atau menafikan mahar. Tak sebut mahar macam ana sebut tadilah. Wali kata aku nikahkan dikau dengan anak perempuanku fulanah binti fulanah. Laki tu kata qabiltu. Mahar tak sebut. Ataupun dia nafikan dalam akad, aku nikahkan dikau anak perempuanku fulanah binti fulanah dengan tidak ada mahar, dengan ketiadaan mahar. Itu dia nafi. Boleh. Jadi bila tak disebut mahar, jadi bila ada 3 syarat ni, maka perempuan tu kita katakan perempuan tu mufawwidah. Mufawwidah di sini perempuan tu namakan mufawwidah. Dan tu syarat-syarat dia lah. Baik, bila perempuan tu mufawwidah, jadi perempuan ni akan dapat mahar. Perempuan ni akan dapat mahar dengan beberapa perkara lah. Dia akan dapat mahar dengan beberapa perkara. Nak sebut situ ada sebut 4. Sama ada dengan takdir ataupun dengan tahdid daripada suami. Maknanya suami yang tahdidkan, yang tentukan mahar berapa. Contohnya suami kata aku lepas akad tu, suami dia takdirkan, kata aku nak bagi kat kamu akad, dekat kamu mahar banyak ni, sekian. Boleh. Ataupun hakim ni bila suami dengan isteri ni berlaku pertelingkahan ataupun pertengkaran lah antara dua ni, yang ni kata banyak ni, yang ni kata banyak ni, boleh. Jadi suami kata dia nak bayar banyak ni, isteri kata tak, dia tak mau banyak tu, dia nak lain. Jadi tak sudah, akhirnya bawa pergi kepada hakim. Akhirnya hakim yang akan tentukan dengan mahar misil. Hakim yang akan tentukan. Itu yang kedua.
Yang ketiga dengan sebab wati'. Dengan sebab wati'. Dengan sebab jima'. Tapi syaratlah dengan sebab jima' ni jika tak berlaku dua yang tadi. Jika tidak berlaku dua yang kita sebutkan tadi, iaitu tahdid fardu takdir daripada suami dan juga daripada hakim. Kalau dah berlaku daripada hakim, lepas tu dia jima', maka yang suami perlu bayar kepada isteri adalah yang ditentukan tadi. Ini masalah yang ketiga ni, kalau yang dua yang awal tu tidak berlaku. Maknanya memang suami pun tak tentukan lagi, tak berlaku pula ditentukan daripada hakim, dan dia jima' isteri dia. Maka dengan sebab jima' tu wajib mahar, dan mahar di situ adalah mahar misil. Mahar yang sepadan dengan perempuan tersebut. Ataupun dengan sebab kematian. Yakni suami mati ataupun isteri mati, wajib bagi perempuan tu mahar misil. Wajib pada perempuan tu mahar misil. Kalau perempuan tu mati pun dapat juga, masuk dalam pusaka dia lah. Jadi empat ni, dengan cara empat ni. Itu kalau perempuan tu mufawwidah. Kalau perempuan tu bukan mufawwidah, maknanya perempuan tu bukan mufawwidah. Masuk mufawwidah, dia tak ada lah syarat-syarat tadi. Yang kita sebut tadi ada 3 syarat. Perempuan tu mesti balighah, rasyidah. Lepas tu dia minta daripada wali supaya nikahkan dia tanpa wali. Jadi syarat-syarat tu tak ada. Cuma mahar tidak disebut. Jadi perempuan tu bukan mufawwidah. Jadi kalau perempuan tu bukan mufawwidah, maka dia akan dapat mahar misil. Dia akan dapat mahar, laha mahrul misli, sebut dalam tu. So boleh faham kan situ? Okey. Kita tengok dalam fa illam yusamma. Tadi dia kata disunatkan disebut mahar dalam akad. Fa illam yusamma fi akdi nikah mahrun sahal akdu. Jika tidak dinamakan dalam akad nikah, tidak disebut mahar dalam akad nikah, maka sah akad tersebut. Wa hadza makna tafwid, dan inilah ketiadaan menyebut mahar dalam akad ni. Inilah makna tafwid. Tak sebut mahar dalam akad, inilah makna tafwid. Dan tafwid ni terkadang wa yasduru at-tafwid taratan min az-zawjatil balighatir rasyidah. Terkadang tafwid ni dia berlaku, terbit daripada isteri. Maknanya bakal isteri lah, bakal isteri yang balighah, yang sampai umur lagi rasyidah. Seperti katanya liwaliha, kakauliha liwaliha, seperti katanya bakal isteri ni kepada wali dia, zawijni bila mahrin, kahwinkan aku dengan ketiadaan mahar. Ni kahwinkan aku tanpa mahar. Au ala zawijni ala alla mahrali, ataupun kahwinkan aku ala atas bahawasanya tidak ada mahar bagi aku. Maka fayuzawwijuhal wali wa yanfil mahra aw yaskutu anhu. Maka wali dia mengahwinkan dia dan dia menafikan mahar ataupun dia diam tanpa sebut. Boleh ni perempuan ini dinamakan mufawwidah ataupun dinamakan juga mufawwadah. Mufawwidah i'tibar lain, mufawwadah i'tibar lain. Okey. Jadi kalau dah berlaku tafwid ni, maka dia akan dapat mahar salah satu daripada yang kita sebut tadi. 4 tadi tu. Wa kadza law qala sayyidul amah, dan begitu juga, maksudnya nak kata taratan tafwid ni berlaku daripada sayyid amah. Wa kadza law qala sayyidul amah. Sebab tu dalam hasyiah tu dia ada sebut sikit lah. Sebab kalau kita tengok wayas duru taratan, dan terkadang terbit tafwid tu daripada zaujah. Fahamnya kita dia nak kata wa taratan ukhra yasduru, macam tu kan, tapi tak ada sebut. Sebab tu dalam hasyiah tu dia sebut sikit lah. Dia kata, dia kritik sikit ibarat tu pada wayas duru taratan minaz zaujah kat bawah tu. Dia kata wal muqabil liqaulihi wa yasduru taratan minaz zaujah ila akhirih, tu muqabil lawan kataan tu qauluhu
wa kadza law qala sayyidul amah li syakhs ila akhirih. Fakan au qala wa taratan sa faka'annahu qala wa taratan yasduru minas sayyid. Dan terkadang terbit tafwid tersebut daripada sayyid, daripada tok penghulu bagi hamba. Walau abara bidzalika lakana azhara wa aula. Kalau ditakbirkan dengan demikian tu lebih zahir dan lebih aula. Jadi terkadang tafwid itu terbit daripada sayyid amah. Wa kadza law qala sayyidul amah li syakhsin. Begitu juga kalau sayyid amah tu, sayyid bagi amah, dia kata kepada syakhs, kepada seorang, zawajtuka amati, aku kahwinkan dikau dengan amah aku, dengan hamba perempuan aku. Wa nafal mahara, dan dia nafikan mahar. Au sakata, ataupun dia diam. Itu pun sama juga tafwid. Okay. Bila sah tafwid, ada cukup syarat-syarat tadi. Kalau bagi perempuan tadi, bukan hamba tadi, maknanya perempuan tu, bakal isteri tu balighah rasyidah, dan dia yang minta, dia ada tolak ke ayah dia. Kemudian yang ketiga, ayah dia tu dalam akad, wali tu dalam akad, dia nafikan mahar ataupun dia diam. Jadi bila sah tafwid, wa iza sahhat tafwid, ingatlah bila sebut tanpa mahar, bukan laki ni tak perlu bayar mahar. Mahar tetap wajib. Mahar tetap wajib bagi laki-laki bayar pada perempuan, walaupun tidak disebut, walaupun perempuan tu redha dia dikahwinkan tanpa mahar. Tetap wajib mahar bagi pihak suami kepada isteri. Cuma dia bila mahar tu tidak disebut, maka wajib mahar dengan 3 perkara disebut dalam ni. Wa iza sahhat tafwid, apabila sah tafwid, wajabal mahru fihi bi salasati asya, wajib mahar padanya dengan 3 perkara. Dengan salah satu daripada 3 perkara. Maksud dengan 3 perkara, dengan salah satu daripada 3 perkara. Wahia, apa dia 3 perkara tu? An yafridahu zawju ala nafsihi. An yafridahu zawju ala nafsihi. Wa tarda zawjatu bima faradahu. Bahawa mengkadarkan akan mahar itu oleh suami ke atas dirinya. Jadi suami dia yang kadarkan, dia kata aku nak bagi kat kamu maharnya 1,000 contoh. Dan suami dan isteri setuju. Wa tarda zawjatu bima faradahu. Dan isteri setuju dengan kadar yang ditentukan oleh suami. Boleh tak isteri tak setuju? Boleh isteri tak setuju sekiranya mahar yang ditentukan oleh suami itu kurang daripada mahar misil. Sekiranya mahar yang ditentukan oleh suami itu kurang daripada mahar misil. Tapi kalau suami dia tentukan kurang daripada mahar misil dan dia setuju, khalas, itu settle. Katalah mahar misil dia, orang dia perempuan macam ni semua, katalah dia punya mahar misil dia 1,000. Lepas tu suami dia kata aku nak bagi 500, nak bayar mahar kamu. Lepas tu dia setuju. Tak ada masalahnya tu. Baik. Sebab tu dalam tu dia kata wa qauluhu wa tarda az-zawjah bima faradahu in kana duna mahril misli au farada muajjalan au min ghairi naqdil balad wa illa fala yu'tabaru ridaha.
wa qawluhu wa tarda zaujah bima faradahu. Jadi kata syarih, dan isteri itu reda dengan apa yang ditentukan oleh suami. Ini sekiranya mahar tu kurang daripada mahar misil. Jadi waktu tu reda isteri tu ada kita ambil iktibar. Reda tu kita ambil iktibar, tapi kalau memang dah cukup dah, kalau apa ni wasallallahu sayyidina Muhammad, kalau memang dah ada mahal misil, waktu tu tak diiktibar lah. Ataupun si suami dia fardukan muajjal, maknanya bertangguh. Maknanya dia fardukan bertangguh, maknanya nanti, bukannya segera. Ataupun dia fardukan bukan daripada naqdil balad, daripada duit yang digunakan oleh negeri dia tu. Jadi waktu tu kena tengok reda isteri lah. Waktu tu reda isteri dia iktibar. Wa illa fala yu'tabaru redaha. Kemudian yang kedua, au yafridahul hakim ala zauj, ataupun hakim yang menentukan kadar mahar tu ke atas suami. Jadi waktu hakim menentukan ni ketika mana berlaku tanazuk, ada berlaku pertelingkahan antara kedua tu, maka waktu ni bawa kepada hakim yang akan tentukan. Jadi apa yang ditentukan oleh hakim tu adalah mahar misil, dia akan tentukan mahar misil. Wa yakunul mafrudu alaihi mahral misli, dan adalah yang ditentukan ke atas suami itu mahar misil. Wa yushtaratu ilmul qadi biqadrihi, dan disyaratkan ilmu pengetahuan qadi dengan kadar mahal misil tersebut. Jadi dia kena tahulah perempuan tu macam mana, sayyib ke bikir ke, dia punya nasab dia dan semua yang ada memberi kesan pada mahar tu lah. Jadi dia kena tahu. Lepas tu kalau dia ada syaqiqat, tengok syaqiqat sebelum ni kahwin berapa mahal misil dia, dan dengan meraihkan juga dia punya mumayyizat, kelebihan yang ada bagi si perempuan tu. Lepas tu bila hakim dah tentukan mahal misil, waktu tu tak disyaratkan reda suami dan isteri tu. Kalau suami ni kata tak reda, patutnya dia kurang lagi, ataupun isteri kata kena lebih lagi ke, waktu tu tak disyaratkan reda kedua-duanya. Amma ridha zaujaini bima yafriduhu fala yushtaratu. Adapun reda suami isteri itu dengan apa yang telah ditentukan oleh hakim tu, maka tidak disyaratkan. Yang ketiga, au yadkhula ay az-zauju biha, ataupun si suami itu masuk dengannya isteri, dengan makna jima' lah. Yang ketiga, suami jima' dah isteri. Jadi waktu tu sabit mahar, dan mahar tu mahal misil. Ay biha tu az-zaujah, au yadkhula az-zauju biha ay az-zaujati al-mufawwidah qabla fardin min az-zauji wal hakim. Ataupun disebabkan jima' suami itu akan isteri dia, isteri mufawwidah tu, sebelum ditentukan, sebelum difardu takdirkan kadar mahar tu daripada suami sendiri ataupun daripada hakim. Jadi kita sebut tadi, sama ada ditentukan oleh suami ataupun ditentukan oleh hakim ataupun disebabkan jima'. Dan sebabkan jima' ni kalau tak berlaku dua-dua ni kita sebut tadi. Kalau yang pertama dan yang kedua ni tak berlaku, jadi disebabkan jima'. Jadi pada ketika ni sabit mahal misil. Sebab tu dalam hasyiah dia kata qauluhu qabla fardhi min az-zawji awil hakim, amma idza kana ba'di fardhi min az-zawji awil hakim fayataqarraru bihil mafrud kama yataqarraru bihil musamma fil aqdi. Adapun kalau dia dukhul isteri dia, jima' dengan isteri dia, sedangkan yang pertama ataupun yang kedua ni dah berlaku, fard daripada suami ataupun fard daripada hakim ni telah berlaku, ketentuan mahar daripada suami ataupun daripada hakim telah berlaku, maka pada ketika tu yang mana telah ditentukan itulah yang si suami kena bayar. Sebab boleh jadi yang ditentukan kurang daripada mahal misil, dan yang ditentukan tu
boleh jadi lebih daripada mahar misil. Amma idza kana ba'dil fardi ba'di fardin min az-zawj awil hakim, maka tetaplah dengannya oleh apa yang telah difardu takdirkan, seperti mana tetap dengannya musamma. Musamma tu maksud dia mahar musamma. Fil akdi. Fayajibu laha mahrul misli, maka wajiblah bagi perempuan tu wajib bagi dia dapat mahar misli, mahar misil. Binafsid dukhul, dengan sebab dukhul tersebut. Dengan sebab dukhul tersebut. Kemudian mahal misil ni, mahal yang sepadan dengan perempuan ni, tersebut mahal misil ni, dia nak iktibar bila? Nak iktibar waktu dukhul ke waktu akad. Boleh faham kan? Sekarang ni ada waktu akad. Boleh jadi akad tahun ni, tapi dukhul tahun depan. Jadi kalau kita nak ikut iktibar waktu akad, harga lain. Mahal misil bagi perempuan yang macam ni harga lain. Tahun depan harga lain. Harga dia boleh jadi mahal lagi. Boleh jadi kita kata ni 5,000, tahun depan jadi harga ni 10, jadi 10,000. Mahal dia. Jadi nak ikut harga ketika akad ke ataupun ketika dukhul. Wa yu'tabaru hadzal mahru bihalal aqdi fil asah. Jadi ada khilaf lah. Jadi iktibar mahal ni, diiktibar hadzal mahar ni, diiktibar hadzal mahru, diiktibarkan mahar misil ni pada ketika akad, pada pendapat yang asah, bukan pada ketika dukhul. Bukan pada ketika dukhul. Baik. Wa idza mata, ni yang keempat lah. Wa idza mata ahadu zaujain qabla fardin wa wat'in wajaba mahru mislin fil azhar. Dan apabila mati salah satu daripada pasangan suami isteri itu, salah seorang mati, maka wajib sebelum difardukan, sama ada difardukan oleh hakim ataupun difardukan oleh zauj, ataupun sebelum wati', sebelum setubuh, wajib mahar misil. Yang tadi tiga-tiga tu tak berlaku, mati. Maknanya suami tak ada nak bagi tahu isteri dia nak bayar berapa, dan memang kita kata ataupun dia bagi tahu tapi berlaku tanazuk, bawa pergi kepada hakim. Bawa pergi kepada hakim, hakim pun tak ada nak tentukan lagi. Dan watik pun tak berlaku, mati, aksiden contohnya, waliyadzubillah min zalik, mati. Aksiden contohnya. Jadi waktu tu wajib mahar misil. Wajib mahar misil. Kemudian apa dia mahar misil saya nak sebut, wal muradu bi mahril misli qadru ma yurghabu bihi fi misliha adatan. Kadar, kita kata kadar barang, yakni kadar jumlah yang digemari dengannya pada seumpama perempuan tersebut pada adat. Nak kata apa? Iaitu duit lah, harta lah. Harta yang diberikan sebagai mahar. Cara mudahnya, harta yang diberikan sebagai mahar, sebagai bayaran bagi perempuan yang seumpama orang yang kita nak kahwin tu. Jadi kalau perempuan macam ni, berapa dia punya bayaran dia kepada adat? Dengan kita lihat kepada tengok syaqiqat dia, contohnya adik-beradik dia, berapa mahar dia. Lepas tu dengan kita ra'ikan mumayyizat, kelebihan-kelebihan yang ada, kecantikan dia, lepas tu pendidikan dia, kan? Kita tengok semua-semua tu, benda-benda tu yang akan ada taksir pada akad, pada apa ni, pada mahar. Qadru ma yurghabu bihi fi misliha adatan. Laisa li aqali, betul kata musannif rahimahullah, laisa li aqali sadaqi haddun muayyanun fil qillah wala li aktsari haddun muayyanun fil kasrah. Jadi dan tidak ada bagi sekurang-kurang mahar tu had yang muayyan, had yang tertentu pada sekurang-kurang dia, dan tidak ada
pada sebanyak-banyak mahar tu, mas kahwin tu, tidak ada juga pada sebanyak-banyak dia had yang tertentu. Balid dhabitu fi zalika, bahkan dhabit pada yang demikian tu, pada dhabit pada yang demikian tu, pada mahar tu, anna kulla syai'in sahha ja'luhu samanan min ainin aw manfaatin sahha ja'luhu sadaqa. Tiap-tiap sesuatu dhabit dia, mahar ni, dhabit mahar ni, tiap-tiap sesuatu yang sah untuk dijadikan sebagai harga, jadikan saman daripada ain ataupun manfaat, maka sah untuk kita jadikan dia sebagai mahar. Sah untuk jadikan dia sebagai mahar. Jadi apa-apalah, kalau kita ada Quran ke, laptop ke, itu ain ataupun manfaat, nanti dia akan sebutlah ajak Quran. Jadi taklim kan, di situ kan ada mengajarkan Quran. Mengajarkan Quran ataupun mengajarkan ayat, mengajar matan Nabi Syuja' contohnya, mengajar Safinah ke, tu mahar dia. Jadi boleh, tak ada masalah. Itu manfaat. Wasabaqa annahu yustahabu adamun naqsi an asharati darahim wa adami ziyadah ala 500 dirham. Dan telah lalulah bahwasanya disunatkan, digalakkan tidak kurang daripada 10 dirham, kita kata lebih kurang $50, dan tidak lebih daripada 500 dirham. Wa yajuzu an yatazawwajaha ala manfaatin ma'lumah, dan harus seorang suami itu, bakal suami itu, dia mengahwini seorang perempuan itu di atas manfaat yang maklum, iaitu manfaat yang ada harga. Ini manfaat yang kita kata manfaat yang ada harga. Contoh dia apa? Manfaat yang ada harga dan dia tu maklum. Seperti kata'limiha al-Qur'ana, seperti mengajarkan perempuan tersebut, ni orang panggil idafat masdar kepada maf'ul. Seperti mengajarkan perempuan tersebut akan Quran. Ataupun qauluhu kata'limiha al-Qur'ana ay wa ka khiyatati saubin, seperti mengajak menjahit, ataupun ajak menulis, wa kitabati nahwi dalailil khairat, dan seperti menulis seumpama dalailil khairat. Apa ni tak dalailil khairat tu, tak selawat tu. Wa mislul Quran al-fiqhu, dan seperti Quran tu fiqh. Maknanya aku nikahkan dikau, mahar dia apa? Ajak Quran, ataupun ajak fiqh matan Nabi Syuja', ataupun ajak hadis 40. Wasyi'rul jaiz, ajak syair boleh juga, bakat-bakat minat lughah. Wasyi'rul jaiz, tapi yang haruslah, bukan yang haram. Wal khat, dan juga ajak menulis. Wa ghairu zalika mimma laysa bimuharram, dan selain daripada itulah, daripada perkara yang bukan haram. Wala farqa fi ta'limil Quran baina an yakuna likullihi kama huwa zahiruhu aw li suratin muayyanah minhu kal Fatihah wa ghairiha aw li qadrin muayyan min suratin muayyanah ka rub'un min surati Yasin in kanat ta'rifuhu walau bi qiraati 'alaiha. Jadi kita tak ada bezalah pada mengajarkan Quran tu, sama ada mengajarkan keseluruhan Al-Quran ataupun mengajarkan sebahagian dia ataupun surah-surah yang tertentu. Dia punya mahar, ajak isteri dia surah Al-Fatihah, ataupun qadar yang tertentu, ajak 1/4 Quran ke 1/3 Quran pun boleh, tidak ada masalah. Boleh juga ajak hamba dia perempuan tu ada hamba, mahar dia iaitu dengan ajakkan hamba bagi perempuan ni Al-Quran ataupun fiqh, ataupun perempuan tu ada anak yang wajib ke atas perempuan ni ajak dia, jadi mahar dia si laki ni kena ajak anak tersebut pun boleh juga. Dia tarik panjang lagi lah dalam tu. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya soalan saya. Fadal. Dia kata mahar dia mengajar Sahih Bukhari. Lepas tu, jadi pas kahwin tu dia mengajar Sahih Bukhari. Sampai alih ke 1,500,
suami tu mati. Suami mati. Jadi mahar dia kan kira tukar ke mahar misli ke sebenarnya? Wallahu a'lam. Okey, baik. Itu antara yang Ana tertanya-tanya jugalah. Dan pernah ada orang tanya kat Ana dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dah mengajak sebahagian tu, Ana tak nak kena cari dulu, nak tengok dulu. Ana ni tak pasti yang tu. Cuma kalau sebelum tu, tak salah lah. Tak salah mahal misil. Kalau tak salah Ana terbaca. Tapi Ana tak ingat kat mana. Nanti Ana tengok balik. Sampai sini ya. Dia kata sawa'un kana ta'lim laha aw li abdiha mutlaqan aw li walidiha saghir al-wajib 'alaiha ta'limu ka'an kanat wasiyatan 'alaihi. Walau talaqaha qabla ta'lim ba'da ad-dukhul aw qablahu ta'adzara ta'limuhu wa yarji'u li mahril misli kullihi. Fima idza kana ba'da ad-dukhul aw ni qabla ta'lim. Tapi kalau dah ta'lim tu sebahagian tu Ana tak pasti. Sebab sini dia kata kalau si suami tu mentalakkan si isteri sebelum dia mengajak. Sebelum mengajak tapi dia dah masuk dah, dah jima' dah. Dah jima' ataupun sebelum jima', tak kira lah sebelum jima' ataupun selepas jima'. Tapi sebelum taklim. Jadi waktu tu dia dah tak boleh ajak dah, ta'azzara ta'limuhu. Sebab apa ta'azzara ta'limuhu tu antum boleh baca kat bawah, Ana tak mau sebut yang tu. Tapi masalah mahar ni yang nak tekan kat sini, wa yarji'u li mahril misli kullihi fima idza kana ba'da dukhul. Jadi dia kembali kepada mahar misil semuanya pada masalah apa ni, tolak tu berlaku selepas dukhul. Kalau tolak tu berlaku selepas dukhul dah, lepas tu cerai, waktu tu mahar misil semua. Ataupun nisfihi fima idza kana qablahu. Tapi kalau sebelum dia mengajak dan sebelum dukhul, lepas tu perempuan tu kena tolak sebelum dia mengajak dan sebelum dukhul, maka waktu tu dapat separuh daripada mahal misil. Tapi kalau masalah sebahagian tu Anda tak pasti yang tu. Boleh sama-sama carilah, ada jawapan bagi tahu. Ataupun dia kira dah kira mengajak dah ke. Dia sebut ni qabla ta'lim. Saya asal ada kat bawah tu kot. Tapi tu ba'da ta'lim. Dia kira ba'da ta'lim. Walau faraqaha qabla dukhul wa ba'da ta'lim. Raja'a 'alaiha binisfi ujrati mislihi la binisfi al-mahri li'annahu ka'ainin qabadatha wa talifat tahta yadiha. Tu kita nak tengok lain. Baik. 11.30. Okey. Sikit lagi pasal ni, masalah mahar. Okey. Boleh faham lah tadi? Dia agak jadi rumit sikit lah. Satu tak biasa lah tu. Sebab biasanya ada yang biasanya disebut mahar. Ni kita nak bicarakan masalah tak sebut mahar. Hukum dia macam tu lah. Kok kalau perempuan tu nak sangat, kalau dia kata kan, ya kahwinkan ya, tanpa mahar. Contohnya. Manalah, kita tak tahu. Kalau dah terlampau ni sangat, dia nak kahwin sangat, dia sampai suruh dia kata kahwinkan cik dengan start datik, dia kata cik duk tengok lama dah. Contoh. Jadi kena mahar. Lepas tu
cara dia tadi itulah, sama ada dengan bi fardhi zauj ala nafsi ataupun bi fardhil hakim ala zauj ataupun dengan bil wata'i. Yang terakhir tu mati. Baik, sikit lagi kata musannif rahimahullah, wa yasqutu bit talaqi qabla ad-dukhul nisful mahari. Tu tengok pada dalam nota tu. Dalam nota tu tersebut mahar ni ada 3 keadaan. Mahar ada 3 keadaan. Kita tengok situ dulu. Mudah. Ada keadaan si isteri dia berhak untuk mendapat mahar secara sempurna. Ada keadaan, tu keadaan kedua, si isteri hanya dapat separuh daripada mahar. Keadaan yang ketiga, si isteri tak dapat langsung mahar. Maknanya mahar tu gugur terus, tak dapat terus. Jadi ada 3 keadaan. Jadi keadaan pertama, az-zaujah tastahiqul mahra kullahu. Si isteri dia berhak untuk mendapat mahar keseluruhannya. Ada 2 keadaan, apabila hasil wata', hasil jima'. Bila si suami dah jima' si isteri, lepas tu berlaku penceraian. Si suami talak isteri dia selepas dukhul. Okey, waktu ni si isteri berhak untuk mendapat keseluruhan mahar. Tu yang pertama. Yang kedua, apabila mati salah satu daripada pasangan tu. Bila mati salah satu daripada pasangan tu pun sama juga, si isteri berhak dapat mahar. Boleh sama ada, tak kira lah suami ke ataupun isteri ke kan. Baik. Yang kedua, keadaan yang kedua, az-zawju la keadaan kedua yang dalam tu sebut kita sebut la tastahiqu kan. Yang kita ambil yang ketiga tu, az-zawju tastahiqu nisfal mahri faqat. Yang kedua, si suami isteri dia hanya berhak dapat separuh daripada mahar. Ini apabila si suami menceraikan isteri sebelum dukhul. Jadi dah berkahwin, sebelum suami itu jima' isteri dia, berlaku penceraian dan mas kahwin tu disebut dalam akad. Maka si isteri berhak mendapat separuh daripada mahar yang tersebut tu. Dan yang ketiga, az-zawju la tastahiqu syai'an minal mahri. Yang ketiga, isteri tak berhak untuk mendapat sesuatu pun daripada mahar. Contoh ini masalah dia apabila si isteri itu yang buat sabab. Apabila si isteri itu yang buat sabab. Idza tasabbabat fi tafwidil bud'i. Maknanya si isteri yang buat sabab. Dia sebut beberapa masalah dalam tu. Contoh dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, antara je lah. Kira sebab tu sebab daripada perempuan tersebut. Contohnya, perempuan tu masuk Islam, ataupun perempuan tu keluar daripada Islam, ataupun yang tadi yang nak bagi contoh, perempuan tu, suami isteri dia tu, dia menyusukan isteri yang kedua bagi suami dia. Dan isteri yang kedua tu kecil lagi, kurang daripada 2 tahun. Kurang daripada 2 tahun. Maka Allah Sayyidina Muhammad, bila cukup dah 5 kali kenyang, maka anak tu jadi anak bagi perempuan ni, bagi isteri ni, jadi anak beranak. Mana boleh kahwin anak beranak. Maka waktu tu kita kata terfasakh lah. Terfasakh. Maka dia juga buat sebab bagi firak. Maka semua tu mahar tu gugur semua. Perempuan tu tak dapat
tak dapat semua mahar. Bahkan pada masalah yang ketiga kita sebut tu, perempuan tu yang wajib bayar mahar kepada si suami. Terbalik. Ada 3 keadaan. Ada banyak lagi rupa dalam ni, tapi cukuplah setakat tu kita ambil dulu. Takut banyak-banyak sangat pening. Okey. Okey, kita tengok dulu dalam ni. Wa yasqutu bit talaqi qabla dukhul nisful mahri, dan gugur dengan sebab tolak. Gugur dengan sebab tolak sebelum dukhul, sebelum jima', gugur separuh daripada mahar. Gugur separuh daripada mahar. Maksudnya mahar tu katalah 1,000 dan berlaku penceraian. Selepas kahwin tu berlaku penceraian dan suami tu belum berjima' dengan si isteri. Maka isteri tu dapat separuh daripada mahar. Separuh gugur. Amma ba'da dukhul walau marratan, adapun selepas dukhul walaupun sekali, walau marratan wahidah, fayajibu kullul mahri, maka wajib ke semua mahar. Dapat keseluruhan mahar. Dan murad dengan dukhul di sini jima' lah, walaupun jima' tu didubur. Wajib perempuan tu dapat ke semua mahar. Walau kana dukhul haraman, walaupun dukhul tersebut haram. Contohnya apa? Dukhul haram, jima' tu haram. Kawat izauji zaujatahu hala ihrami au haidiha. Seperti jimaknya suami akan isteri dia ketika ihramnya isteri ataupun ketika isteri tengah haid. Jadi hukum dia haram. Tapi sama jugalah. Masalah cuma dari segi hukumnya haram, tapi dari segi mahar tu wajib juga dapat keseluruhan kepada isteri. Wa yajibu kullul mahri kama sabaqa bi mauti ahadiz zawjain, dan wajib juga ke semua mahar seperti mana yang telah lalu dengan matinya salah satu daripada dua pasangan suami isteri itu. La bi khalwati zawj biha fil jadid. Tidak wajib ke semua mahar tu disebabkan kita kata berkhalwat, maknanya bersendirian suami itu dengan isteri pada pendapat yang jadid. Maknanya pendapat yang qadim muwafaqah dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan kalaulah si suami dan juga si isteri itu tak dukhul lagi, tak jima' lagi, tapi telah bersama berdua-duaan, bercumbu-cumbu ke ataupun pegang-pegang ke, kan, itu dah mewajibkan ke semua mahar. Tapi pendapat yang jadid, tak. Khalwah zaujah dengan zauj dengan zaujah tidak menyebabkan dapat ke semua mahar. Wa idza qatalatil hurratu nafsaha qabla ad-dukhuli biha la yasqutu mahruha. Dan apabila hurrah, perempuan merdeka, isteri dia ni perempuan yang merdeka, dia bunuh diri dia qabla ad-dukhuli biha, sebelum suami tu jima' dia, la yasqutu mahruha, mahar dia tak gugur. Mahar dia tak gugur. Tetap si suami wajib bagi mahar pada isteri itu. Tetap si suami wajib bagi mahar pada isteri itu. Jadi hak dia masuk dalam pusaka dia lah. Jadi wajib tu kira hak si isteri yang suami tu perlu tunaikan. Bi khilafi ma law qatalatil amatu nafsaha au qatalaha sayyiduha qabla dukhul fa innahu yasqutu mahruha. Bersalahan kalau hamba perempuan dia bunuh diri dia, ataupun ketua sayyid tu yang bunuh hamba perempuan tu qabla dukhul, sebelum jima', sebelum jima', fa innahu yasqutu mahruha, maka sesungguhnya gugurlah mahar amah tersebut. Baik. Habis itu. Kemudian tengok yang dalam nota tu lah. Tengok yang dalam nota tu, perempuan terbahagi kepada dua tu. Dalam nota tu sikit kita berhabiskan yang tu. Perempuan ada kat dua keadaan. Ada perempuan yang yusamma lahal mahru, ada lam yusamma laha al mahru. Ada perempuan yang disebut mahar, ada yang tidak disebut mahar.
Maknanya dalam akad ada yang disebut mahar, ada yang tak sebut mahar. Okey. Dia lebih kurang tadi, tapi tadi masalah lain. Masalah mahar tadi kan. Cuba sini kita nak sebut tentang dapat separuh mahar ke, ataupun dapat sebahagian mahar, ataupun tak dapat langsung, dan dapat mut'ah ataupun tidak. Jadi perempuan ada terkadang yusamma lahal mahru, ada lam yusamma lahal mahru. Ada perempuan yang tidak dinamakan, tidak disebut baginya mahar, ada yang disebut. Kalau yang disebut baginya mahar, ada dua keadaan, dan lam yusamma lahal mahru pun ada dua keadaan. Yusamma lahal mahru terbagi pada dua, tahsulul furqah qabla ad-dukhul. Dan yang kedua, tahsulul furqah ba'da ad-dukhul. Okey. Perempuan kita bagikan pada dua. Ada yang disebut mahar, ada yang tak disebut mahar. Yang disebut mahar terbagi kepada dua keadaan, iaitu yang pertama dia berpisah dengan suami dia sebelum suami dia jima' dia, dan yang kedua dia berpisah dengan suami dia selepas suami dia jima' dia. Yang kedua, perempuan yang tak disebutkan mahar pun sama juga terbagi kepada dua keadaan. Berpisah dengan suami dia sebelum suami dia jima', dan yang kedua berpisah dengan suami dia selepas suami dia jima'. Baik. Balik kepada yang pertama, iaitu perempuan yang disebut baginya mahar. Dia ada dua keadaan, berpisah dengan suami sebelum dukhul. Jadi perempuan ni yang berpisah dengan suami sebelum dukhul, dia berhak dapat separuh daripada mahar. Tastahiqu nisfal mahari. Tapi dia tidak dapat mut'ah. La tastahiqu al-mut'ah. Mut'ah tu apa? Disebut tulis bawah tu, harta yang wajib ke atas suami bayar kepada si isteri. Yang dia bayar kepada si isteri harta yang wajib ke atas suami dia bayar kepada isteri dia yang ditinggalkan tu, yang telah berpisah dengan dia tu. Ini satu keseronokan lah untuk dia. Satu keseronokan untuk perempuan tersebut. Ini sebagai jabar, nak menutup dia punya kesedihan. Kesedihan yang berlaku disebabkan perpisahan tersebut. Jadi dia tak layak dapat mut'ah. Okey, itu yang pertama, tahsulul furqah qabla dukhul. Keadaan yang kedua, dia berpisah dengan suami dia selepas dukhul. Tahsulul furqah ba'da dukhul. Perempuan ni dia dapat mahar kesemuanya, tastahiqul mahra kullahu, dan yang kedua dia berhak dapat mut'ah daripada si suami. Ni pun suami kena tahulah. Benda-benda ni satu benda yang wajib sebenarnya. Dia bagi kepada bekas isteri dia tu. Dia dapat mahar kesemuanya dan dia dapat mut'ah. Okey. Bahagian yang kedua pula, perempuan yang tidak dinamakan mahar. Perempuan yang tidak disebutkan mahar pada akad dia pun terbagi kepada dua, berpisah dengan suami dia sebelum jima'. Yang kedua, berpisah dengan suami dia selepas jima'. Okey, yang pertama berpisah dengan suami sebelum jima'. Kalau berpisah dengan suami sebelum jima', dia ni tak dapat apa-apa. La syai'a laha. La syai'a laha. Tidak ada apa sesuatu pun bagi dia daripada mahar. Tapi bezanya apa? Dia ni dapat mut'ah. Kalau yang disebut mahar, dia dapat separuh, tapi dia tak dapat mut'ah. Tapi kalau yang tak disebut mahar, dia tak dapat mahar apa-apa langsung daripada mahar, tapi dia dapat mut'ah. Baik. Dan yang kedua, dia berpisah dengan suami dia selepas dukhul. Yang ni baginya mahal misil. Sebab mahar kan tak sebut dalam tu berapa. Kalau sebut berapa, dia akan dapatlah apa yang disebut. Sekarang ni tak sebut. Sebab tu kita mengaji bab mahar disebut atau tak sebut tu dulu tadi. Mahar musamma, lepas tu dengan ghair musamma. Jadi yang masalah bukan mahar yang tak disebut ni,
maka dia akan dapat mahar misil. Lepas tu dia dapat mut'ah, laha mahrul misli, dan wa tastahiqu al mut'ah. Kalau nak tengok dalam hasyiahnya, dekat wa qauluhu wa yastukutu bitalaq tu, dekat pertengahan tu ada disebut wa'lam anna man wajaba laha nisful mahri la mut'ata laha, sampai habis tu. Tu adalah yang sebahagian daripada apa yang ana dah sebut tadi ada dalam hasyiah tu. Dalam hasyiah antum boleh baca. Kemudian walimah al-urs. Walimatul ursi ni dia tak banyak. Tapi kalau cuma nak masuk dalam, dia akan jadi panjang lah. Dia akan jadi lama. Anda ingat nak habiskan walimatul ursi malam ni naknya, tapi sebab tu nak start awal tadi. Jadi kita tengoklah sikit supaya nanti kita akan sambung sikit lagi. Kita boleh habiskan nusyus satu malam. Nusyus dan juga qasam. Itu masalah bab orang nak kahwin ramai. Babul qasmi. Masalah nak bergilir perempuan bini ramai. Sikit dah baca. Faslun wal walimatu alal ursi mustahabbatun wal ijabatu ilaiha wajibatun illa min uzrin. Sikit ya dia punya matan dia. Fasal dan bermula walimah. Walimah ni kenduri. Dan bermula walimah kerana perkahwinan. Ala dengan makna lam. Makna kita panggil ala ta'liliyah dengan makna sebab. Kenduri kerana perkahwinan itu mustahab. Jadi hukum dia mustahab. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi al-urs. Al-ursi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diitlak diguna pakai dengan makna akad. Al-ursi diguna pakai dengan makna akad nikah, dan diguna pakai juga dengan makna dukhul, setubuh. Tu al-ursi. Al-urs dengan dhammahkan ain. Adapun al-irsu dengan kasrahkan ain, itu dengan makna nama bagi zaujah, ismun li zaujah. Itu bezalah ursi dengan ursun dengan irsun. Ursun dengan irsun. Jadi sini wal walimatu alal ursi mustahabbatun. Digalakkan, disunatkan. Apa yang dimaksudkan dengan walimah ni? Wal muradu biha, dan yang dimaksudkan dengan walimah ni ta'amun yuttakhadhu lil ursi, iaitu makanan yang diambil untuk dibuat jamuan kerana perkahwinan. Itu makanan yang diambil untuk dibuat jamuan kerana perkahwinan. Itu walimah. Itu walimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sikit ya, sikit faslun dalam tengok dalam tu. Nah, satu penting juga. Faslun wa huwa, lafaz fasal ni sakitun fi ba'di nusakh. Wa qawluhu wal walimah wa ishtiqaquha kama qala al-Azhari min al-walmi ataupun walami. Apa maksud walmi ataupun walam? Maksud dia huwa lijtima', maksud dia berhimpun. Sebab apa maksud dia berhimpun? Li'anna an-nasa yajtami'una laha. Illah dia apa? Kerana manusia tu berhimpun kerananya, kerana walimah. Wa hadha ta'lil ni. Ta'lil li'anna an-nas yajtami'una laha. Itu ta'lil ya. Ta'lil ni lebih umum. A'am min qaulil muhasyi tab'an li ghairihi. Ta'lil ni lebih umum daripada perkataan muhasyi kerana mengikut yang lain dia. Apa ta'lil muhasyi? Muhasyi ni tak silap Syekh Barmawi. Dia ta'lilkan lijtima'iz zawjaini fiha, kerana berhimpunnya dua isteri padanya, pada walimah tersebut.
Jadi kenapa kita kata perkataan ta'lil ni a'am daripada perkataan ta'lil yang disebut oleh Muhasyi? Li'an apa ni, wa hadza a'am. Jadi yang Muhasyi ni haqqasah, lebih khususlah. Sebab apa khusus? Li'annahu qasirun ala walimatil ursi. Kerana perkataan apa ni, qaul Muhasyi itu hanya simpankan atas, maknanya hanya mensakatkan atas walimatil ursi sahaja. Ma'annaha tutlaku ala ghairi walimatil ursi aidan. Sedangkan walimah ni diguna pakai untuk kunduri selain daripada kunduri kahwin juga. Faham? Kalimah walimah tu sebenarnya bukan khusus kepada kunduri kahwin. Walaupun ketika itlaq, wa in kanat la tansarif indal itlaq illa li walimatil ursi faqat. Walaupun ketika kita sebut walimah, maka segera fahamnya walimatul ursi. Tapi sebenarnya walimah tu dia bukan hanya khusus dengan walimah al-ursi. Perkataan walimah tu. Cuma bila kita pada penggunaan pakainya, bila kita sebut walimah, maka dia terpaling kepada makna walimatul ursi. Li'anna isti'malaha mutlaqan, kerana penggunaannya secara mutlak tanpa dikaitkan. Mutlaqan fil ursi ashhar, kerana penggunaannya secara mutlak tanpa dikaitkan itu lebih masyhur pada ursi. Masyhurnya bila sebut walimah, maksudnya walimatul ursi. Kalau nak masuk walimah yang lain, maka dikaitkan. Wa tuqayyadu fi ghairihi, dan dikaitkan walimah tu pada selain daripada ursi. Fayuqal, maka dikatakan walimatu khitan au ghairihi. Wa qawluhu 'alal ursi ay li ajlihi. Jadi kata kata syarah lah, faslun wal walimah alal ursi. Perkataan ala tu maksud dia li ajli ursi. Sebab tu kita terjemahkan kenduri kerana perkahwinan. Fa'ala dalam hasyiah, dalam kata syarah itu ala ta'liliyah. Ala dengan makna kerana. Fa'ala ta'liliyatun bimakna lam. Ala haddi, atas had, fi mana Allah Ta'ala walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ai li ajli hidayatikum iyyakum. Jadi dalam ayat walitukabbirullaha, dan supaya kamu membesarkan Allah Ta'ala, ala ma hadakum. Ala tu dengan makna lam. Maksud dia, tafsiran dia li ajli hidayatikum li ajli hidayatihi iyyakum. Kerana menghidayahnya ia Allah Ta'ala akan kamu. Lepas tu dia sebut makna makna dia lah. Wal urs bi dhammil ain ma'a dhammir ra. Ursu ataupun urusu. Bukan. Ada bi dhammil ain ma'a ya. Ursu ataupun urusu, boleh dua. Bi dhammil ain ma'a dhammir ra wa iskaniha. Yutlaku 'alal aqdi wa 'alad dukhul. Yang kita sebut tadi. Diguna pakai atas makna akad nikah, wa 'alad dukhul, dan di atas makna setubuh. Wa amma bi kasril ain, adapun dengan kasrahkan ain, wa sukunir ra irsu. Fahuwa ismun lizaujah, nama bagi zaujah. Yuzakkar wa yu'annas, muzakkarkan dan ditakniskan. Baik. Kemudian dalam tu panjang lah. Dalam tu panjang, dia kata wala'alla iktisaruhu 'ala al-ursi likauniha akad fihi wa illa faya sunnatun lil ursi wa ghairihi. Lepas tu wa qawlu mustahabbah ay muakkadah. Sunat dia sunat muakkadah li subutiha inda anhu sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Jadi hukum walimah ursi ni, hukum dia sunat muakkadah. Sunat untuk buat. Sebab apa? Sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, daripada perkataan Nabi dan daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Bukhari disebut bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi buat kenduri atas sebahagian isteri dia. Aulama ala ba'di nisaihi wa huwa ummu Salamah wasmuha Hindun mimuddaini min sya'ir. Nabi buat 2 mud daripada barli. Dan juga wa ala Safiyah bitamrin wa samnin wa aqitin min wa huwa al-hais. Dan Nabi buat kenduri atas isteri dia Safiyah dengan tamar. Tamar patu samni ni mentega, wa aqitin, dan juga aqit ni tak silap keju. Dia adalah campur-campur. Nama dia hais, wa huwa al-hais. Dan Nabi kata kepada Abdurrahman bin Auf telah berkahwin, dengan Nabi kata aulim walau bisyah. Dia kata buatlah kenduri walaupun dengan seekor kambing.
dan amar di situ linadbi, wal amru fihi linadbi qiyasan alal udhiyah wa sairi al-walaim. Taib. Dan amar dalam hadis tu linadbi bukan lil wujub, kerana dikiaskan ke atas korban udhiyah dan juga baki-baki kenduri yang lain. Kemudian tarik bawah tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kat bawah tu dia kata wal afdalu fi'luha ba'da dukhul. Afdal bila nak buat ni, dia kata afdalnya buat walimah tu selepas dukhul. Selepas dah dukhul dengan isteri, afdalnya buat selepas tu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yulim ala nisa'ihi illa ba'da dukhul. Kerana Nabi SAW tak buat kenduri ke atas ke atas isteri-isteri dia kecuali selepas dukhul. Jadi kalau nak buat sebelum dukhul boleh juga. Sunnah tu dapat. Tapi ini sudut dari segi afdal lah. Walakin tajibul ijabah ilaiha min hinal akli ataupun min hinil akdi. Dan tetapi wajib ijabah. Wajib ijabah maksudnya wajib kita ijabah dakwah tersebut. Bila orang ajak wajib kita hadir dengan syarat-syarat lah kita akan tengok nanti. Bermula daripada akad. Maknanya kalau orang tu buat kenduri sebelum daripada akad, tak wajib hadir. Wa in khalafal afdal, dan jika dia menyalahi akan yang afdal. Maksudnya apa ni? Dia kata afdal buat selepas dukhul, tapi wajib ijabah. Wajib ijabah tu mula daripada akad. Maknanya dia buat semenjak daripada akad, mula pada akad tu dia buat walimah. Jadi waktu tu wajib juga ijabah, walaupun yang buat tu mukhalafah afdal, iaitu dia buat selepas akad bukan selepas dukhul. Bi khilafi ma yaf'alu ataupun ma yuf'alu qabla al-aqdi, bersalahan walimah yang dibuat sebelum akad. Fala tajibul ijabatu lahu, maka tak wajib ijabah baginya, tak wajib. Kalau dia buat sebelum akad, contohnya kahwin petang, dia buat kenduri pagi, buat kenduri awal, buat macam tu, jadi tak wajib ijabah. Wajib ijabah tu mula daripada akad. Dah akad, okey, barulah kalau ada walimah selepas tu, maka hukum dia wajib. Wa in ittasala bil aqdi, dan jika walimah tersebut berhubung dengan akad, contohnya dia buat walimah daripada pagi sampai ke petang. Jadi dia buat walimah tu sebelum, tapi dia berhubung dengan akad, pun sama juga tak wajib. Li'annahu laisa walimata ursin, kerana itu tak dipanggil sebagai walimah urs. Fa in arada husula sunnah akharaha anil aqdi, kalau dia nak sunnah, dia inginkan husul dapat sunnah, akharal walimah anil aqdi, takhirkan walimah tu daripada akad. Bal in qasada biha walimatal aqdi wa dukhul ma'an hasala, bahkan kalau dia qasadkan dengan walimah tu, dia qasadkan walimah bagi akad dan juga bagi dukhul sekali, hasala, dapat. Walau bil qahwah au bisyurbat, walaupun dengan kopi sekalipun. Walaupun dengan kopi ataupun dengan minuman-minuman, bagi minuman-minuman biasa yang gas ke apa kan, pun samalah, ikut kemampuan lah. Ikut kemampuan, bukan ikut orang. Kita ini banyak ikut orang. Wa yusannu fi'luha lailan, dan sunat buatnya pada waktu malam. Sebab apa sunat pada waktu malam? Li'annal walimah tu fi muqabalati ni'matin lailiyah. Kerana walimah yang dilakukan tu pada muqabalah nikmat malam, nikmat lailiyah, nikmat yang dinisbahkan pada malam. Nak terjemah macam mana tu? Wa tustahabul walimah litasarri. Tasarri ni apa? Cari pula. Tustahabul walimah litasarri aidan wala tajibul ijabatu laha. Jadi laju sikit, agak kelang kabut. Sebab ana fikir sana maghrib lah. Tak apalah. Itu sebut sedikit dalam tu. Nanti kita sambung lagi insya-Allah berkaitan dengan walimatul ursi. Tapi
Kecuali kat esok. Esok 11.30. Esok 11.30. Laju-laju sangat pun tak syok kak. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asrina al-insana lafi khusr illa alladhina amanu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.